Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pagi ni saya nak cakap sedikit pasal fatwa. 2-3 hari dahulu kita dapati bahawa Kerajaan Negeri Johor, Majlis Jabatan Agama Johor telah mengeluarkan fatwa mengenai larangan kepada orang umat Islam Johor untuk menghadiri atau bersama-sama menyaksikan atau mengambil bahagian dalam program-program agama lain yang seperti Thaipusam ni, ya, kali ini akan kononnya akan menjejaskan akidah kita, ya. Kenyataan Mufti Johor itu pada setengah orang jelas, tetapi ia perlu juga penjelasan yang lebih bagi pihak-pihak tertentu, kerana mengambil bahagian atau menyertai sesuatu program yang umum yang dilakukan di khalayak ramai ini perlu penjelasan yang rapi. Perarakan Thaipusam itu dilakukan di jalan-jalan raya misalnya, di tempat-tempat umum. Jadi bagaimanakah umat Islam nak jauhkan diri daripada kegiatan tersebut ataupun program tersebut? Apa yang dilarang itu penyertaan secara kalau dalam kuilnya, dalam tempelnya itu saya faham, tapi kalau program itu di jalan-jalan raya atau di khalayak ramai, maka penjelasan perlu bagi orang ramai, ya, supaya ia tidak menyalahi undang-undang. Isi masalah sebenarnya pada saya lah, ya, fatwa ni di Malaysia dia ada the force of law, dia seolah-olah undang-undang, ya, setelah digazet fatwa ni, ya. Jadi bila kita gubal undang-undang, kita selalu bahas undang-undang itu, ya. Kita adakan perbincangan, kita ada komiti dalam parlimen ataupun dalam Dewan Undangan Negeri. Rakyat tahu apa sebenarnya yang digubal, apa yang sebenarnya yang dilarang. Tetapi fatwa, walaupun dia macam undang-undang, kesan dia pada rakyat, dia hanya dibincang dalam pejabat-pejabat mufti. Tak ada orang, perbahasan tidak dibenarkan ataupun orang ramai tidak mengambil bahagian. Jadi di sinilah saya menyeru kerajaan, ya, usahlah buat. Kita kena kaji balik sejarah negara, sejarah Islam, ya, sama ada di zaman Uthmaniyah ke ataupun di zaman khalifah-khalifah sebelum itu. Dalam sejarah negara-negara Islam masa itu, fatwa ini ialah pandangan, pendapat orang-orang alim yang pandai, mufti dan sebagainya. Dan dalam sesuatu perkara itu kadang-kadang 2, 3, 4 pendapat dalam Islam, kerana Islam menggalakkan kita memberi pendapat, opinion. Tapi dia bukanlah macam undang-undang yang ada sekarang. Di Malaysia, mufti buat fatwa, dia seolah-olah jadi undang-undang. Jadi bila dia jadi undang-undang, dia ada kesan dia, punishment dia ada hukuman dia. Buktinya macam mana nak diproseskan. Jadi pada saya harap kerajaan tukar, status fatwa itu ditukar sebagai pandangan mufti, bukan undang-undang. Kalau nak buat undang-undang mengenai sesuatu hal itu, bawa ke Dewan Undangan Negeri supaya ia dapat dibahas, supaya dapat penjelasan yang rapi. Misalnya, saya bagi contoh masalah, ya. Apa penyertaan yang ada unsur-unsur agama? Apakah itu jelas? Datuk Ramli Ibrahim, pakar, exponent of Baratnam dance, tarian Baratnam. Tarian ini ialah tarian dalam 1000 tahun dahulu, ya, di Tamil Nadu ini, ia adalah tarian untuk memuja Lord Shiva. Jadi itu pun ada unsur agama, sejarahnya, asal usulnya. Banyak perkara-perkara dalam hidup kita manusia ni
ada unsur agama. Tapi adakah kita orang Islam, orang Melayu, di Muslim di Malaysia tidak boleh mengambil bahagian dalam ataupun mempelajari ilmu-ilmu tarian-tarian Bararat Nabi itu? Apakah Datuk Ramli Ibrahim itu tidak patut diberi penghormatan atas kejayaan menjadi eksponen tarian itu sebagai expert di seluruh dunia? Jadi sebab itulah saya kata pandangan mufti, fatwa-fatwa ini kekalkan je sebagai pandangan supaya rakyat ataupun orang Islam dapat meneliti, memberi pertimbangan dan mengikutinya. Itulah asal-usul negara Islam. Ya. Fatwa itu pandangan, opinion. Tapi di Malaysia ni dah jadi law. Kalau nak jadi law, bawalah kepada Dewan Undangan Negeri. Jadi saya rasa banyak benda lah yang kita perlu bahaskan mengenai perkara-perkara ini, dan kita tidak boleh sesuatu fatwa itu yang ada kesannya dari segi undang-undang itu dibuat tanpa perbincangan, tanpa yang meluas, tanpa mengambil kira pandangan-pandangan orang ramai dan kesannya kepada negara kita. Kita negara madani, negara yang punya nilai-nilai yang universal. Ya, madani itu sudah tentunya memerlukan pemakaian atau penggunaan nilai yang universal, humanity, kemanusiaan yang luas, bukan sempit. Madani bukan asabiyah, bukan sempit. Jadi bila kita nak meluaskan konsep madani, nak gunakan sebagai madani, tetapi ada juga pihak-pihak lain yang cuba memperbetulkan ataupun mengulas ataupun membuat undang-undang yang atau fatwa yang agak bercanggah dengan nilai universal ini. Saya rasa ini akan menjadi masalah kepada negara kita. Sebab itulah saya tanya hari semalam, saya kata, apakah mufti-mufti di Malaysia ini menerima madani, nilai-nilai madani? Apakah mereka bila buat fatwa, mereka ambil kira semua ini? Tapi mereka cerita, saya suruhlah kepada Duli Yang Maha Mulia, Raja-Raja Melayu, change the fatwa, make it as an opinion. Kembali kepada zaman Khalifah dulu, di zaman Harun al-Rashid dulu, di zaman Abbasid dulu, di zaman Uthmaniyah. Ya. Kembalikan kepada era itu, fatwa itu pandangan. Dan banyak pandangan boleh diterima, diguna pakai. Itulah Islam yang madani. Janganlah jadi di negara kita ini sekumpulan jabatan orang di Johor buat fatwa itu, di Selangor buat fatwa itu, di Negeri Sembilan buat fatwa itu. Dan semua ada undang-undang, ada kesannya dari segi undang-undang. Dia bukan opinion. Itulah penjelasan saya untuk pagi ini. Thank you.